على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? 58. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, benda yang boleh dibuat istinja. Minggu ni kita masuk tentang perkara-perkara, benda-benda yang boleh dibuat istinja. Ulang balik, istinja ni bersih daripada kencing dan berak sahaja. Dia panggil istinja. Ulang balik. Istinja, apa dia istinja? Kita membersihkan najis dengan sebab kencing atau berak. Buang air besar, buang air kecil. Kalau basuh najis hak jirit di ayam kaki, tak panggil istinja. Berak di burung atas belakang, tak panggil istinja. Istinja bersih kemaluan depan, kemaluan belakang, dengan sebab keluar najis. Panggil istinja. Harus beristinja dengan air mutlak. Jadi bila kita terjemah harus istinja, harus membersihkan najis yang keluar daripada kubul atau dubur dengan air mutlak. Maksudnya air bersih itulah. Sama-sama dah air mutlak, air bersih. Ia bersihkan najis ini yang keluar dengan air bersih ni merupakan hukum asal dalam menyucikan najis. Asal bersih najis ni ialah dengan air. Dia hak asal, hukum hak asal hak lain tu dia faraq, cabang saja daripadanya. Dan harus juga beristinja menggunakan semua benda yang keras lagi kesat, yang boleh menghilangkan najis seperti batu, daun dan seumpamanya. Istinja nampaknya dua perkara. Yang pertama dengan air, yang kedua dengan batu atau benda yang ada sifat seperti batu. Jadi dua cara ni lah saja istinja yang dibenar, diharuskan oleh syarak. Kalau air, air mutlak. Air mutan najis tak boleh. Air kotor ataupun air yang suci tetapi tidak boleh buat suci, tak boleh istinja. Umpama dia basuh cing dengan air sirap, tak boleh. Dia basuh berak dengan air riang Belanda, tak jadi gitu. Boleh kira tak? Dah boleh kira dan gaduh barang bang belaka kita. Tengok orang asuh tangan makan bulu bang air sirat asuh tangan. Nah. Air mutlak. Dan harus juga dengan batu. Air ni daripada nas dan batu daripada nas. Nah. Bersuci dengan air ni, basuh berak, basuh kucing dengan air, nas Quran. Batu ni daripada hadis. Nah, dia akan sampai bab batu sekejap lagi. Cara yang paling afdal ialah istinja dengan batu dan seumpamanya terlebih dulu, kemudian menggunakan air. Ni yang paling afdal. Jadi maknanya ada 3 jenis cara istinja. Pertama dengan air saja. Yang kedua dengan batu sahaja. Yang tiga air dan batu. Yang paling afdal himpun 2 cara, air dan batu, iaitu diguna batu dulu, lepas tu basuh dengan air. Ini ada satu kaedah yang paling afdal yang dipersetujui oleh ulama-ulama. Jadi kaedah paling afdal menggunakan batu dulu, kemudian dibilas dengan air.
Sebab apa? Ini kerana batu boleh menghilangkan zat atau ain najis tersebut, dan air yang digunakan selepas ni pula akan menghilangkan kesan-kesannya tanpa bercampur dengan zat najis tersebut. Sekiranya ia hanya ingin menggunakan salah satu daripada keduanya, air atau batu, maka menggunakan air saja adalah lebih baik, afdal, itu utama, kerana ia air menghilangkan zat dan kesan najis. Berlainan dengan yang selain daripadanya, yang ini daripada air, maksudnya batu atau seumpama batu, hanya menghilangkan zatnya najis sahaja, tidaklah sampai kepada kesan-kesannya. Kalau air semua sekali, batu ni atau tisu atau kain atau kayu menghilangkan zatnya saja, kesan-kesan yang sedikit yang dimaafkan itu tidak tanggal sebagaimana dapat ditanggalkan oleh air. Gitu. Jadi bila ada air dan batu, kita boleh pilih nampaknya. Kita masuk dalam tandas, ada paip air dan ada batu atau tisu. Tisu tandas itulah. Tisu yang harus, yang cukup syarat, boleh ganti batu. Maka kita ada pilihan. Nak guna air saja boleh. Nak guna batu saja boleh. Nak guna tisu saja boleh. Dulu kita kata Cina tak rasa berak. Rupanya boleh. Rupanya boleh. Bukan bid'ah ni. Ijma' ulama'. Kadang-kadang kita benda yang tak aja dengar, pelik ni. Ni ajaran sesat lah ni. Main benda ni, lepas tu berak kesak dengan tisu ni. Sepakat sekalian ulama'. Jadi ada dua dalam tandas. Ada air, ada tisu. Kita boleh pilih. Kita ada 3 pilihan. Pilihan pertama, menggunakan air saja. Tak layang tisu. Pilihan yang kedua, menggunakan tisu saja. Tak guna air. Dua-dua ni boleh. Pilihan yang ketiga, guna dua-dua. Tisu dulu, barulah basuh dengan air. Maka yang paling afdal ialah dua-dua kita guna. Tisu dulu, kemudian kita basuh dengan air. Nombor 2 afdal, air sahaja, tak guna tisu. Nombor 3, kedian sekali, tisu saja, tak guna air. Jadi kita kena test dulu sekali. Pasal ini sunnah. Kena amal dulu sekali. Sekurang-kurangnya kita pernah ketika hayat kita basuh berak, basuh kucing, tidak menggunakan air, sebagaimana yang pernah diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kena lalu dulu sekali. Malam ni test dah sekali. Jimat dulu. Tak tergamak? Tak biasa. Nikah itu tak biasa kau. Tak. Masa duduk seorang mana biasa nikah. Sampai 5 dia. Teh dulu sekali seorang. Tapi dia ada syarat. Kayak kita dengar syarat-syarat dia. Bukan bahang-bahang gitu. Sekiranya ia hanya menggunakan batu. Kalau guna batu atau seumpamanya batu. Kalau guna batu saja dia panggil nama khusus istijmar. Istijmar. Apa benda makna istijmar ayah? Anak kita tanya. Istijmar ni dek, kita basuh berak, basuh kucing, tak guna air, menggunakan batu atau pengganti-pengganti yang ada sifat seperti batu. Itu istijmar. Maka disyaratkan benda yang digunakan itu adalah kering, dan ia digunakan sebelum najis yang keluar daripada kubul dan dubur itu menjadi kering. Kalau kita nak guna batu atau tisu atau kain atau kayu atau benda-benda lain lah yang cukup syaratnya, yang boleh ganti air ni, benda tu pertama sekali mesti kering. Maknanya kalau tisu kering. Jangan tisu hok jatuh dalam air dah. Bersedia-sedia dah tisu, tak boleh. Ataupun batu basah. Batu yang basah berlumuran dengan air, walaupun air itu bersih, tak boleh batu basah. Dia kena batu yang kering, tisu yang kering, kain yang kering, kayu yang kering, daun yang kering. Dia boleh. Yang kedua dia kata najis yang keluar daripada kubul dan dubur belum kering. Maknanya tak kering lagi.
Kalau kering dah air kecing, macam masalah kecing, dia tak basuh lagi. Sejam lepas kecing baru nak basuh. Tak apa. Tapi tak ada nampak dah lah. Air kecing yang duduk di mucung, kerana dia telah kering, hak tu tak boleh dengan batu. Tak boleh dengan tisu. Dia hanya boleh dilembapkan semula dengan air, kemudian dibersihkan dengan basuhan air. Tak? Wet. Lembap. Tak boleh. Tak boleh. Sebab bila dia resap, air dia akan melomorkan pada tempat lain pula. Tak? Dia kena tisu yang kering. Begitu juga. Kecing berok. Jangan hak lama dah. Macam masalah kita kata itu sakit perut sangat. Tak, nak berok, beroklah dulu. Lepas tu tak basuh lagi pasal nak cepat pansekat. Tak, pergi kerja dulu masuk opis. Sekarang pukul 1 balik opis basuh. Tak boleh batu, tak boleh tisu. Pasal telah kering. Dia kering dah. Nak kahar apa ni? Kalau air, kita cucur dengan air, dia lembap balik, dia tanggal semula. Sebab tu dia. Bila dah kering dah, mesti dengan air. Dan disyaratkan juga najis yang keluar itu tidak melewati, mengalir keluar daripada papang punggung. Tak boleh keluar daripada papang. Jangan sampai kena papang punggung. Punggung kita ni rupanya ada papang. Papang punggung hak ni lah 2 keping ni. Bukan hak bulat tau. Papang punggung. Belakang tu. Tepi tu. 2. Orang ada 2 papang punggung lah. Orang ada sen awak gua ni. Maknanya kalau berok lah. Najis tu biar duduk dekat dubur tu. Hak khipuk tu saja duduk situ. Dia lepak situ saja. Jangan sampai meneleh. Sampai papang punggung beluah habis. Tak. Gaduh nak berok sakit perut. Tak. Meneleh ketingnya pun mana boleh tu. Dia kena basuh dengan air. Dia kena duduk tempat terbit. Dubur ni hak khipuk tu. Faham? Dia keluar dia duduk situ saja. Baru boleh guna batu, boleh tisu, guna kayu, guna daun. Tak. Kalau kena ni papang punggung ni habis, patah belakang ni kecil sekok ni, dah hak tu kena basuh dah. Tak boleh kira masa gaduh. Tak. Masa gaduh. Hak nalai keting, nak lari, nak masuk jamban, sayang dah beratur panjang. Nak beli gula. Jangan kena papang punggung. Atau kepala zakar. Biar duduk di mucung pistol. Air kecing tu. Tak, jangan beruah habis atas helmet. Faham? Dia kena basuh dengan air. Kalau duduk di mucung saja boleh dengan batu. Boleh dengan batu. Kalau naik patah ni, tak. Jadi payahlah. Takkan nak gahar dengan batu gini pula. Balik awal. Dan tempat keluar kencing orang perempuan. Jangan lebih daripada tempat keluar kencing. Saluran kencing lah. Saluran kencing dengan farak lain. Tak. Farak tu saluran zakar. Saluran beranak tu. Tak. Saluran kencing ni lubang kencing tu. Situ sahaja. Barulah boleh menggunakan batu. Lebih pada tempat lubang kencing, dia kena kat lain air kencing, dia mesti dengan air. Sebab itulah kata setengah ulama dalam kitab fiqh, tidak boleh istinja dengan batu atau tisu ni. Perempuan janda tak boleh. Atau anak dara, tetapi yang bertebaran air kencingnya. Nampak? Melebihi daripada tempat lubang kencing dia. Dengar molek. Jadi hak janda tak boleh. Pada ghalib tak mesti lagu tu. Elaknya sebab saluran kencing dia tu bila dia keluar dia bertebaran. Kalau anak dara ni dia keluar dia tak kena diisi dia straight tubik. Hak ni tak. Dia berkembur sekali. Berpeluh. Jadi bila kena habis dibira-bira kerek apa semua. Tak. Ni cerita betul kan marah pula. Dia kira kata gitu kabar kok.
Tak kabur pun tak reti. Nah, kita pun tak nak kabur sangat. Tak? Boleh kabur tak Imam? Boleh? Boleh. Tu Imam memang berahi. Jadi gitu. Jadi elak dia tak boleh tu bukan kerana namanya janda, tapi kerana apa benda ni, apabila janda yang telah disetubuhi oleh suaminya, biasanya air kencingnya tidak lurus keluar. Dia akan kena pada tepi-tepi, maka bila kena pada tepi dia panggil lebih daripada tempat keluarnya. Tu elak dia. Tak. Tapi kalau janda tu yang dia kecing, dia tak barang ke tepi-tepi dia, straight dia keluar, maka boleh dengan batu. Begitu juga, tak mesti dia tu anak dara. Kalau anak dara itu dia kecing, air kecing dia melebihi daripada lubang kecing dia, kena pada tepi-tepi yang lain, maka tak boleh juga dengan batu. Cuma biasa ini berlaku pada perempuan janda. Janda yang masuk janda ni, janda yang telah disetubuhi lah. Ataupun orang panggil isteri mustakmal. Faham? Isteri mustakmal. Kau pakai dah. Kalau tak pakai lagi, janda beriah. Tu tak apa tu. Dia masih dara tu. Jadi nak tahu, jadi ulama' sebut cara dia keluar air kecil tu straight. Jadi maknanya biasanya yang straight ni, kalau dia kecing boleh masuk dalam lubang botol. Kalau hak janda dah tak masuk dalam lubang botol, berkembur habis biar botol ni. Faham? Dia gitu. Ini cerita betul. Tak suka. Dia panggil isteri mustakmal. Air mustakmal dah. Isteri ada gak mustakmal. Begitu juga disyaratkan bilangan batu atau benda-benda yang lain yang boleh dibuat istinja tidak kurang daripada 3 biji atau 3 kali sapu. Kalau air dia panggil basuh. Kalau batu tisu kain dia panggil sapu. Dia tak panggil basuh. Basuhan dengan batu, sapuan, 3 sapuan. Ataupun yang ada 3 muka. Sekurang-kurang 3. Dan sekiranya masih belum bersih, maka ditambah bilangannya dan disunatkan menggunakannya dengan bilangan yang ganjil seperti 5, 7 dan seumpamanya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an bahawasanya ia Nabi SAW. Anas ni berkata, kana Rasulullah SAW yadkhulul khala' fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawah min ma' wa ana zatan fayastanji bil ma'. Rasulullah SAW masuk ke tandas dan aku bersama seorang budak yang sebaya denganku membawa sebekas kecil air dan sejenis besi yang pendek semacam tombak. Baginda SAW beristinja dengan air. Nabi ambil air. Al-Bukhari dan lain telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahawa dia Ibnu Mas'ud berkata, atan Nabiyyu sallallahu al-ghaita fa amarani an atiyahu bi salasati ahjar. Nabi sallallahu telah datang ke tempat yang rendah untuk qada hajat. Lalu baginda menyuruh aku mendatangkan kepadanya 3 biji batu. Jadi dalilnya boleh dengan air dan boleh dengan batu, tapi kalau dengan batu mestilah 3 biji batu. Kalaulah sebiji batu tu kita kesak, tanggal dah. Hukumnya wajib juga jadi 3. Faham tu? Ingat balik. Ingat baik. Bila-bila siapa masa nak beramal kita ingatlah. Sekali je kita sapu, tanggal dah. Tak boleh. 3 biji batu juga. Atau 3 kali sapu. 2 kali sapu, tanggal dah. Bersih dah. Tak nampak dah kesan najis. Hukumnya wajib juga 3. Wajib juga 3. Faham dah? Kalau 3 tanggal dah, berarti ya? Tak. Kalau 3 tu dah ada lagi. Umpamanya batu ni atau tisu ni kita ambil, kita buh gitu, nampak lekat air kecing sini. Tak, ambil pula tisu lain, buh lekat air kecing sini. Buh yang ketiga tak ada kering. Tu dipanggil tanggal. Boleh sembahyang kan? Tapi kalau yang ketiga letak, ada pula lembat. Tak, yang keempat ada pula. Sunat jadi 5. Kalau 5 tanggal dah, berhenti. Dia sunat berhenti kat ganjil. Tapi kalau kurang pada 3 tak boleh. Mesti 3.
Kalau 6 tu tangga dah, maka sunat jadi 7. Biasanya 3 tangga dah lah kalau kecing ni. Melainkan dia kecing dah habis tu lain. Kecing dah habis sak dah. Tu baik pula cari batu 2 lari. Faham tak? Macam batu bepang ni, dia 4 segi, dia ada 6 muka. 6 muka, ambil dok tangga, ambil pula muka lek ni, dok tangga, ambil lek biral lek ni pula, tangga dah. Habis 3 muka. Ada 3 lagi kosong. Faham tak? Dia tak mesti batu bepang. Ada 3 lagi kosong. Beza. 3 yang ketiga dok tangga juga. Wajib jadi 4. Pasal 3 dok tangga, dok cuci. Jadi 4 sapu tu wajib. 4 kita sapu tanggalah. Sunat pula jadi 5 ni. Faham ke? Tak apa tu. Nak ingat molek tu. Takut angguk di rumah kan tengok bola tak ingat. Nak. 5 dok tangga wajib jadi 6. Tak? 6 dok tangga juga. Sampai 6 muka batu wepang dok tangga juga. Anda di semi katok terus kapau gitu. Apa benda pandang dok tangga juga. Apa benda main. Lubang ada besar lidi basikal. Sampai dok tangga suti batu wepang dak habis lagi. Katok senang. Sebab mahal ke gula. Gerak apa? Tu kat lagi cara-cara sapu. Kat lagi insya-Allah. Gaduh nak sapu dah. Jadi gitulah. Ingatlah tu. Kemudian Abu Daud dan lain telah meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seorang kamu pergi ke tempat qada hajatnya, maka hendaklah ia membawa bersamanya 3 biji batu untuk ia beristinja dengannya. Sungguhnya ia telah memadai. Jadi 3 ni kalau bersih memadai lah. Yang kata 4 tu kalau 3 tidak memadai. Biasanya 3 lah. Biasanya 3. Abu Daud dan Tirmizi dan Ibnu Majah telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhum daripada Nabi sallam, baginda bersabda, ayat ini diturunkan kepada penduduk Quba, iaitu firman Allah yang bermaksud di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan diri. Ingin ni makna kasih. Dan Allah menyukai orang yang bersih. Baginda sallam menambah, mereka itu tinjak dengan air, lalu diturunkan kepada mereka ayat ini. Ayat mana ni? Surah At-Taubah. Fihi rijalun yuhibbu na'ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ayat tu. Daripada surah At-Taubah. Daripada surah At-Taubah. Ayat ni Allah Ta'ala puji akan jamaah Masjid Quba. Bak kecing berok. Ayat ni khas. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni fihi rijalun. Pada Masjid Quba ni, jemaah-jemaahnya yuhibbuna ayyatatahharu, sangat suka bersih diri. Sangat suka kepada kebersihan. Bersih daripada najis, bersih pakaian, bersih piyah, bersih serban, bersih muka. Bersihlah masjid. Bersih belaka. Diberahi kepada bersih. Siapa Allah Ta'ala turun ayat ni? Khabar kepada Rasulullah, jemaah Masjid Quba, orang yang memang cinta kepada kebersihan. Hak lain masjid juga, tapi tak macam ni. Suka sangat kalau benda bersih-bersih ni. Siapa Allah Ta'ala puji. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala sememangnya sayang kasih kepada orang yang bersuci. Apatah lagi kalau bersuci zahir dan batin. Zahir daripada najis kotoran dan batin daripada sifat-sifat mazmumah. Sebab apa Allah Ta'ala turun ayat ni? Nabi cerita kepada sahabat, kerana mereka ni berstinjak dengan menggunakan air, dan ada satu riwayat menggunakan batu dan air. 2 sekaligus. Lalu turun ayat ini kepada mereka. Allah Ta'ala iktirafkan jamaah Masjid Quba.
Kerana suka kasih kepada bersih. Masjid Quba. Di mana Masjid Quba? Haji Mat? Mesir? Madinah? Betul. Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Salman radhiyallahu an daripada Rasulullah bahawa baginda sabda, jangan seorang kamu istinja kurang daripada 3 biji batu. Ni lagi jelas. Jangan kurang daripada 3 biji batu. Kalau batu tu sebiji besar macam batu bepang tak apa, dia ada 3 muka. Tak apa. Yang kata 3 biji ni besar-besar tudung botol. Cek lah sesuatu. Mesti 3 butir. Sebab nak pusing tu tak boleh dah. Nanti yang kecil dia kena 3 sekurang-kurangnya. Kalau besar dia ada muka-muka yang berlainan. Boleh. Tapi kalau dah besar sangat, nak buat mana? Dia besar. Tak? Megang mana tu? Apa benda ni? Pelapik seming tu. Pelapik tiang. Takkan nak akak. Kita ganyeh situ. Tak? Tangga tak apa kan? Al-Bukhari dan Muslim meriwayat daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, dan siapa yang menyapu menggunakan batu-batu kecil istinja, maka hendaklah ia ganjilkan bilangannya. Maksudnya bukan masalah 3 tu wajib. Iaitu 5, 7 dan seterusnya. Kalau genap tu kat 6, kat 4 bersih dah, tak apa dah kita nak berhenti. Bukan wajib tambah ganjil, sunat sahaja. Baik. Cara nak istinja dengan batu ni, iaitu dipusing. Pusing. Gini. Mana batu? Tak ada batu. Ambil ni lah. Letak gitu, pusing. Pusing sampai kat start mula tadi. Mana habis satu pusingan jam, berhenti lah. Jangan pusing amor gitu. Pusing tu macam betul rela. Tak, jadi beluah pula tadi. Jadi pusing sekali saja. Gitu. Habis berhenti. Ambil pula batu lain. Letak gitu pusing. Dia gitu. 3 kali. 3 kali pusing, tengok ada lagi air kecil. Wajiblah tambah tu. Pusing. Jangan kuat. Perlahan, sapu perlahan. Jangan ganyah gitu. Gerak gitu. Tak boleh hanuk lagi. Cara dia. Berak gitu juga. Kena dekat dubur tu, pusing batu. Pusing tengok ada najis. Pusing tengok ada najis. Pusing yang 3 tak ada najis. Tak ada apa. Tak wajib tambah 4. Pusing yang 3 ada lagi najis lekat di batu. Maka yang ke-4 tu jadi wajib. Orang basuh berak, basuh kecil ni tak wajib tiung tangan. Dan tak sunat pun tiung. Jangan tiung tangan. Ada orang dia basuh tiung tangan. Baik tiung tangan. Time salang orang tak tiung tangan. Time jamur tahi tiung tangan. Melek orang Melayu. Dia berakhir usung-usung. Macam orang-orang di balik rumah, tapak kat tangga, jerit tiap ayam. Tiap ayam munah. Dia pun tengok, Allah. Jerit tiap ayam. Dia tengok, tiap ijal dekat kaki. Tiap ayam munah dalam hati. Dia ambil tiung. Dia dah tahu dah tiap ayam munah. Faham tak? Jadi terbeak. Gitu lah. Nampak gua ni. Kalau ada benda-benda busuk-busuk, tak? Dia gagak cari barang bawah gobok, bahan taik kucing. Dia tengok, taik kucing memang lelek-lelek, beruah tangan. Tiung juga. Ambil aroma. Dia kata, basuh berak, jangan tiung tangan. Bida'ah. Tiung tangan. Tapi kalau dah berbau juga tangan, wajib kena basuh tangan. Dia gitu. Menunjukkan tangan itu telah mutan najis. Terlekat najis. Tapi orang tak suruh tiung. Dia kena bersih dulu. Bila bersih dah, bau lagi di tangan, tak wajib basuh lagi, hanya wajib basuh tangan. Tapi kalau tak bersih lagi, bau di tangan, maknanya tempat keluar ada najis lagi. Nak tahu kan ni bersih tak bersih bila basuh berak. Kita rasa mula-mula kita gonyah dia licin, dia ada najis. Lepas tu dia berasa kasak. Kasak pada takdi lah, bukan kasak jadi macam kertas pasir tau. Kasak pada takdi. Bila kasak menunjukkan najis telah tanggal. Tak sunat tiung, tak sunat tengok ngecermin.
Di siapa martabat zong saja berat sebelah suci. Dia siapa? Yakin. Bukan yakin. Ni fiqh ni, bukan yakin. Imam Muslim meriwayatkan dari Salman radhiyallahu an daripada Rasulullah bahawa baginda bersabda, jangan samu seorang bertinja kurang daripada 3 biji batu. Kemudian dan siapa yang menyapu menggunakan batu, hendaklah batu yang kecil, maka hendaklah ia ganjilkan bilangan. Selesai masalah ni. Benda-benda yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Jadi yang boleh, yang ada sifat batu. Batu pula bukan sembarangan batu. Yang pertama mesti batu yang keras. Batu keras. Batu yang kedua, batu itu kasar. Kalau licin tak boleh. Kerana licin dia tidak meresap air. Dia tak akan pindahkan air. Dia cuma hanya mengheret air. Macam semika tu, batu semika atak tu, dia kasar. Kita petak dia itu, dia pekat selalu situ pindah. Tapi kalau batu licin macam batu delima, mata cicing. Dia buat gitu memanglah. Tapi air tu dia tak meresap di sini, dia menolak daripada hujung tu kepada tempat lain pula. Dia tak resap. Batu licin tak boleh. Kemudian dia kata benda yang boleh dibuat istinja dan benda yang tidak boleh pula. Benda-benda yang najis tak boleh. Benda najis tak boleh. Atau yang terkena najis. Kerana boleh jadi ia akan menambahkan lagi kesan najis yang sepatutnya dikurangkan. Al-Bukhari meriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, atan Nabi sallam al-ghaid fa amarani an atiyahu bi salasati ahjar fa wajadtu hajaraini wa tamastu salis falam ajidhu fa aqadtu rawsah fa ataituhu biha fa aqadha al-hajarain wa alqa rawsah wa qala hadha riksun. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang ke tempat qada hajat dan menyuruh aku membawa 3 biji batu kepadanya. Aku hanya dapati 2 biji batu dan aku cari yang 3 tapi tidak mendapatinya. Dia cari yang 3 tak jumpa, 2 jumpa. Nabi suruh cari 3. Hak ketiga ni tak jumpa. Kemudian aku ambil tahi binatang. Dia ambil tahi unta kering. Sengelak kat dia. Dan bawa kepada Nabi. Lalu baginda Nabi menggunakan 2 biji batu tersebut dan membuang najis itu. Saya berkata ia adalah najis. Nabi ambil 2 tu kerana dia boleh. Dan hak 3 tu tahi unta kering Nabi lepak. Nabi kata hadza riksun. Ini najis, tak boleh. Maka daripada ini ulama kata benda najis tak boleh guna untuk buang najis. Kita nak bersih najis dengan najis tak boleh. Kita nak basuh berak dengan air kecing tak boleh. Dia lagu tu. Jadi kalau tisu tu dia mesti tisu yang kasar. Dia ni kasar, yang kalau kita kesak dia akan mengambil, dia akan menangkap najis duduk pada tisu. Kalau tisu minyak, kan setengah-setengah orang kahwin hak tisu merah minyak. Kita kesak tangan kalau makan pulut, gula ni dia tak hilang belengah. Ada tak? Setengah tisu tu. Kita kesak jadi belengah gitu. Minyak tak tangkap. Tisu tu tak boleh. Tisu berminyak. Ni licin, dia tak takat air. Dia nak tisu biasa tu, tisu gulung tu boleh. Tisu tandah betul. Tu boleh. Haram istinja dengan makanan yang dimakan oleh anak Adam. Seperti roti dan lainnya. Dan juga yang dimakan oleh jin. Seperti tulang. Makanan manusia, makanan jin, tak boleh kita kenakan najis padanya. Nak bahan dengan apa benda ni? Kayu khamat tak boleh. Buat istinja. Istinja dengan repok 3 util. Beruang habis nyonyo. Tak boleh. Sebab apa kalau tanggal pun haram. Pasal dia muhtaram. Dia hormati syarak makanan orang. Maka tak boleh kita buat kerja lagu tu. Kita mencari kehormatan syarak. Yang syarak berikan kepada makanan. Makanan tu dimuliakan oleh syarak. Kita hina benda yang dimuliakan oleh syarak. Salah ke pihak tu. Sekalipun makanan itu makanan jin. Seperti tulang. Tak boleh istinja dengan tulang. Istinja dengan tulang. Tak boleh. Imam Muslim telah meriwayatkan
daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu bahawa baginda bersabda, telah datang kepadaku jin yang memanggil. Jin panggil Nabi, jemput Nabi. Lalu aku pergi bersamanya jin dan aku membaca Al-Quran kepada mereka. Jin minta tolong Nabi pergi kampung dia. Nabi ikut bersama jin. Dan Nabi sampai di kampung dia baca Quran. Pasal puak-puak jin nak dengar Quran, nak dengar tafsir Quran. Tak. Jin nak dengar orang ngajar. Orang tak boleh dengar orang ngajar. Tak. Baik bela jin yang pula. Tak. Orang tak boleh dengar orang ngajar. Ibnu Mas'ud menceritakan lagi dan mereka itu pun minta bekalan. Lalu baginda menjawab. Jadi dia minta makanan. Nabi jawab, bagi kamu semua tulang yang disebut di atasnya nama Allah. Kamu, hai jin-jin Islam, makanan kamu tulang yang tuang dia makan sebut bismillah. Jadi kalau kita tak sebut bismillah, jin kafir makan kat gini. Nah, kalau kita sebut bismillah dah, tulang ayam, tulang daging, tulang lembu yang kita kehek kat gini, jin kafir dah akan makan. Kerana kita telah sebut nama Allah. Nah, dosa kata dalam mulut kita dia dalam tupang makan. Hak kita sisa kita tak boleh makan. Pasal kita sebut nama Allah. Jadi habuangnya kalau tak sebut bismillah, tulang sisa kita makan makanan jin kafir. Jadi Nabi kata, mung hai jin Islam, untuk kamu tulang-tulang yang tuannya sebut bismillah masa nak makan. Dia gitu. Ia berada di tangan-tangan kamu dalam keadaan daging yang lebih banyak. Dan juga tahi-tahi binatang menjadi makanan kepada binatang-binatang kamu. Dan Rasulullah bersabda kepada kami, maka janganlah kamu istinja, hai sahabat, dengan kedua-duanya. Kerana ia adalah makanan saudara-saudara kamu daripada golongan jin. Jin Islam. Menurut riwayat At-Tirmizi, jangan kamu istinja dengan tahi binatang dan tulang. Sebenarnya ia adalah bekalan makanan saudara-saudara kamu daripada jin. Yakni jin Islam. Jin diberahi tulang. Apabila makanan jin diharamkan, maka makanan manusia adalah lebih utama diharamkan. Jadi kias. Kias juga masuk daripada sumber hukum syarak juga. Nak tahu satu masalah dengan kias. Mula-mula dengan Quran dan hadis. Jika tidak dengan ijma' dan kias. Jadi dalam hadis tidak ada sebut jangan kamu istinja dengan nasi, dengan makanan, tapi dengan makanan jin. Maknanya bila makanan jin kita kena hormat, makanan manusia lebih pada hormat. Kerana manusia ini daripada kalangan para rasul, para anbiya. Lebih mulia daripada golongan jin. Haram istinja dengan sesuatu yang dihormati seperti anggota haiwan tak boleh. Kita guna kaki tangan binatang nak buat istinja tak boleh. Yang bersambung dengannya seperti tangan kakinya tak boleh. Tak boleh. Buana pula ni. Anggota yang masih bersambung. Umpamanya dia nak kencing, tak jumpa air. Nak cari batu, tak ada batu, dekat ngeguk kambing, dipanggil kambing. Kambing mari stok, kambing mari. Dia ambil telinga kambing je lah. Faham? Bahang telinga kambing. Naknya kambing. Gatal malam tu tak boleh tidur. Tak boleh. Ataupun ambil dengan binatang-binatang lain. Dia ambil kaki lembu, ekor lembu. Tengok tak ada, terik ekor lembu dia gahar 3 kali. Tak cip. Tak boleh lagu tu. Haram buat kerja lagu tu. Lebih-lebih lagi anggota manusia. Langau kawan tidur sebelah. Ni buat kesak. Oleh-oleh ada. Malai kira ni. Kalau dah bersaing pelik-pelik nano-nano. Kerana perbuatan tersebut berlawanan dengan kemuliaannya. Berlawanan. Kita ni dia ajar adab-adab yang mulia. Sekiranya bahagian haiwan itu tercerai daripada badannya dan ia ada suci, seperti bulu binatang yang makan dagingnya dan kulit bangkai yang telah disamak, maka harus digunakan untuk istinja. Kulit bakar tapi kita samak dah, atau kulit binatang yang kata hok dah tapi tuang dia kita sembelih, maka tak apa kita buat istinja. Daun-daun kering boleh. Daun kering yang meresapkan najis, yang boleh menanggalkan najis boleh. Daun yang tidak boleh menanggalkan najis tak boleh. Dia lagu tu. Apa jua lah. Asbestos ke apa ke. Kayu ke, kayu licin tak boleh. Temika tak boleh. Kayu pomeka tu licin. Tak boleh. Pomeka licin. Kalau kayu jenis kering, jenis meresap air boleh. Ambil 3 keping papang boleh. Jangan ada selumbar dah lah. Buah-buah yang tidak dimakan orang boleh. Buah yang orang tak makan. Kalau orang makan tak boleh. Dengan waduku tak boleh. 3 utir waduku kesak taik tak boleh.
Buah yang orang tak makan. Boleh? Kulit dia. Kulit orang tak makan dah. Boleh? Kulitnya, sabuknya. Boleh? Mana dia rawat singgah sabuk. Mana tak? Boleh. Tapi hak tak ada hak milik orang lah. Jadi buah orang makan tak boleh. Walaupun orang dah ambil lagi jatuh bawah pokok. Dia tengok ada 3 buah jambu laut. Tak boleh. Buah yang orang tak makan. Haji Mat. Buah rengah boleh. Buah dah. Kalau nak masuk hospital. Moleknya ajar tu. Tak. Ada ketua murid. Buah rengah balik awal kena. Tak. Adab-adab istinja wallahu a'lam. Itu tak syarat, itu sunat. Sunat. Mana kita sebelum kita nak istinja, cari alat untuk bersih dulu. Sama ada satu batu air. Sunat kita cari alat dia dulu. Bila ada air, ada batu, baru kita buang air, so air kecil. Bukan wajib gitu. Sebab mula kalau kita berok cing dulu, baru kita cari batu, bercocok-corang pula lagi. Dah berjalan cara. Nah. Banyak ni soalan ni. Saya tengah jawab lah. Nak boleh. Orang minta suruh berhenti awal ni. Orang mesej. Ada bola ke apa? Pak ada. Minggu lepas ada se. Dia baca minggu lepas tu. Mana? Ni. Ingat minggu lepas. Soalan Ahmad berkahwin dengan Maryam dan Ahmad mempunyai seorang anak perempuan bernama Salamah dengan isteri pertama yang sudah meninggal dunia. Salamah pula kahwin dengan Khairu. Soalannya, bolehkah Khairu mengawini Maryam, mertua tiri, apabila Ahmad sudah meninggal? Kedua, saya bernama Habibah. Orang puan tanya. Setakat mana aurat saya dengan datuk tiri saya dan suami kepada mak saudara tiri saya? Ketiga, kita dia maklum bahawa haram mengahwini ayah mertua atau ibu mertua, ayah saudara atau ibu saudara, termasuk datuk atau nenek. Bagaimana pula hukum dengan datuk tiri atau nenek tiri, ayah mertua tiri atau ibu mertua tiri, ayah saudara tiri dan mak saudara tiri? Bolehkah ayah tiri atau mak tiri mengahwini anak tiri? Banyak tiri. Ahmad kahwin dengan Maryam, dia kahwin dengan Niyang. Dan Ahmad ada seorang anak dah, nama Salamah. Isteri pertama dulu hak meninggal dunia. Bila isteri dia meninggal dunia, dia hanya dapat seorang anak nama Salamah, hak puan. Dia pun kahwin dengan Maryam. Jadi Salamah ni dengan Maryam anak tiri. Salamah pula kahwin dengan Khairu, hak kaya itulah. Soalannya, bolehkah Khairu kahwin pula dengan Maryam, mertua tiri? Pula dah. Apabila Ahmad sudah meninggal dunia. Jadi bila dia kahwin dengan mertua tiri dia, iaitu Maryam, jadi Maryam ni madu pula dengan Salamah. Salamah ni anak tiri, mahram dia. Takdir kata Salamah ni lelaki, jadi kahwin dengan Maryam. Faham? Takdir kata Maryam ni lelaki, Salamah pula dah boleh kahwin, jadi pak tiri. Ni mak tiri. Jadi hukumnya mahram. Mahram tak boleh beripung. Bila tak boleh beripung, tak boleh dah nak nikah. Nampak? Tak nak ipung tak boleh. Bak mahram tak boleh. Yang kedua, saya bernama Habibah. Setakat mana aurat saya dengan datuk tiri saya? Datuk tiri saya, datuk lelaki lah. Datuk tiri ni iaitu bukan toki dia betul. Toki dia betul mati dah. Toki lain nikah pula dengan tok dia. Punya tok dia jimak pula toki dia. Baru jadi toki tiri. Tidak orang panggil laki tok. Nikah saja. Jadi tok dia jimak toki dia, baru nama toki tiri. Bila toki tiri tak boleh lah.
aurat dia dah jadi mahram. Tak macam anak beranak lah, macam ayah datuk. Dah gitu. Dia boleh kata. Maknanya aurat taklah macam orang luar, macam ajnabi. Dah. Dan suami kepada mak saudara tiri, ni tak ada kena-kena. Suami mak saudara tiri, mak saudara tiri, suku dah. Suami dia pula ajnabi ya. Boleh nikah. Maka kena tutup aurat tu. Dah. Yang ketiga, kita maklum dah haram mengenai kahwin ayah mertua, ibu mertua, ayah saudara, ibu saudara, datuk atau nenek saudara. Boleh pula hukum datuk tiri. Datuk tiri macam tadilah. Hak jimak dengan tok kita dah. Mana boleh? Kita nikah dengan orang yang telah dijimak oleh tok kita, tak boleh. Atau nenek tiri tak boleh. Dia le ke atas tak boleh. Ada ke bawah tak boleh kau. Dia le sayap boleh. Adik-beradik nenek tiri, tu tak apa. Pasal dia ikut tepi. Kuat atas tak boleh. Mak tiri, mahram kita ayah tiri. Ayah dia tu tok kiri tiri pula. Dia le ke atas. Adik-beradik tok kiri tiri, bahang kok kanan. Kok kanan tak apa. Tepi dia tak apa. Dia cross jala tak boleh. Faham? Tok kiri tiri, tok nyang tiri, tok nyuk tiri, sendiri. Tok tengsai tiri. Apa dia? Ayah mertua tiri. Ayah mertua tiri tak boleh. Atau ibu mertua tiri. Ayah saudara tiri. Tak boleh kau. Pak saudara tiri. Pak saudara tiri. Dia gitu. Mertua tiri ni, maknanya anak kita ni, isteri kita ni, dia anak kepada seorang ayah. Ayah dia tu jimak dah perempuan tu. Tak boleh ya. Jadi mahram dia jimak dah, kita nak kahwin pula tak boleh ya. Tak. Atau ibu mertua tiri, sama lah. Ayah saudara tiri dan mak saudara tiri. Saudara tiri, pak saudara tiri. Pak saudara tiri ni pun pak saudara tiri, cikgu. Tak apa. Pak saudara tiri. Toki lain. Nampak? Toki tu dia ada pak saudara tiri. Ayah saudara betul. Ayah saudara tiri. Adik-beradik ayah tiri. Adik-beradik tiri bukan mahram. Adik-beradik ayah tiri, dia ikut tepi. Tak ada kena-mengena. Dia hak atas tak boleh. Ayah tiri, mak tiri, tok ki tiri, tok nyang tiri lah kata-kata. Dia ke bawah anak tiri, cucu tiri, cuik tiri, ceceng tiri. Tak boleh. Ikut tepi dia boleh. Dia jadi orang lain. Faham lagi ya? Boleh tu. Bolehkah ayah tiri, mak tiri kahwin anak tiri? Tak boleh. Mana boleh kahwin anak tiri? Rabib dia panggil. Nampak? Waraba ibikumul lati fi hujurikum. Tak. Dan anak-anak tiri kamu diharam ke atas kamu. Tak boleh. Tak. Sama ada anak tiri tu anak tiri perempuan, anak tiri laki-laki tak boleh. Anak tiri tak boleh. Anak tiri mak tiri. Nak. Dia nak jadi pak tiri kita, dia kena jimak mak kita. Kalau dia jimak, dia nikah dengan mak kita, dia tak jadi pak tiri, dia panggil laki mak. Kita boleh nikah dengan dia. Kita perempuan, kita ada mak. Mak kita nikah lain. Nikah dengan seorang laki-laki. Bila nikah tak jimak lagi, apa panggil laki mak. Lepas tu dia cerai mak kita, nikah kita pula. Boleh tak? Boleh. Tapi dah jimak dah mak. Boleh ada pak tiri dah, mak tiri dah. Nak panggil tiri tu dia ada persetubuhan dulu. Wallahu a'lam. 5 minit kita tau. Adakah perlu dibasuh telur setiap kali hendak memasak atau buat roti canai kerana? Jawab dah. Jawab dah telur. Telur jawab dah. Ini adakah menjadi kewajipan bagi orang yang memberi hutang pergi menuntut atau meminta hutangnya, sedangkan orang yang menerima hutang itu buat senyap? Dan nampak sudah sedikit dengan nampak susah. Susah ke? Nampak susah sedikit berkemampuan kerana dapat beli rumah dan tukar kenderaan baru, tapi dengan cara pinjaman. Ini masalah tuang. Kita orang hutang kita wajib tak pergi minta. Tak. Dia atas perjanjian dah. Dia tuang ni dia kena pergi khabar. Kalau kita tak suruh dia bayar, kita kena khabar. Saya jelaskanlah hutang. Kalau kita nak
supaya dia tu bayar, kita kena khabar. Dan tapi tengok perjanjian atas hutang tu dia perjanjian. Kadang-kadang tak payah khabar, dia ada surat dah. Cukup bulan awak kena mari atur. Kan? Kadang-kadang kita yang pergi minta. Tengok atas keadaan. Jadi kalau kita perjanjian ni dia yang mari bayar, kita sunat lagi minta. Supaya memperingatkan dia daripada harta orang. Peringat ke dia. Kemudian dia beli dah benda lain, benda hak piti, kita tak bayar lagi. Tengok dulu hukum. Walaupun dia beli benda lain, walaupun dengan jalan angsuran, tetapi tarikh janjian hak bayar kita dok lagi, tak ada masalah dia nak beli. Tarikh janjiannya tahun depan bayar. Tapi belum sampai terpanya dia beli lain dulu, tak ada masalah, tu hal lain. Jangan sampai masa tarikh kita tu bayar hutang dia tak bayar, tapi duk joli beli benda lain, baru salah. Nampak? Maka dia telah menjadi berdosa kerana menangguhkan hutang padahal telah mampu, iaitu dengan membeli perkara-perkara yang lain. Dia gitu. Sekiranya seorang isteri telah menyinggung perkataan suaminya, isteri itu dikatakan derhaka. Bila giliran isteri yang tersinggung dengan perkataan suami, isteri itu tadi perlu redha. Di manakah hukum untuk si suami tadi? Sebab dalam Islam tiada istilah suami derhaka pada isteri. Adakah hal itu benar menurut Islam? Dia kata kalau isteri derhaka ke lawan suami, dia panggil derhaka. Tapi kalau suami dah ikut isteri, dia tak panggil derhaka. Betul dah. Suami kata, isteri kata, mari kita balik kampung lah. Suami kata, tak mau balik. Derhaka tak? Tak derhaka. Tapi kalau suami kata, mari kita balik, tak mau balik. Derhaka dah. Tak ada sebab-sebab yang diharuskan syarak. Jadi istilah derhaka ini hanyalah isteri sahaja. Tapi dia nak keadilan. Adil kat mana? Memang dah. Jadi kalau dua-dua ketua, dia tak ada keadilan. Jadi kezaliman dalam rumah tangga, seorang saja ketua. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Melainkan dalam sesuatu perkara itu, suami melakukan perkara yang haram pada syarak. Umpama tidak beri nafkah. Memberi kesakitan kepada isteri. Macam kemarin katok pada bini dengan kursi di Melaka. Pasal England seri satu sama. Ni yang panggil gila bola. Memang gila sungguh. Bila dia buat benda yang salah, kita orang dia derhaka pada isteri, tapi dia derhaka kepada Allah. Cukup dah. Jadi kita bukan nak kepada nama. Kita nak orang ni, dia nak supaya orang panggil suami derhaka ke isteri biar berdosa etek. Orang panggil derhaka ke isteri, dia panggil derhaka kepada Allah. Derhaka kepada Allah. Macam kita ni, dia macam semayang jemaah, tok imam dengan makmum. Dia mesti makmum kena ikut imam. Nampak apa ni? Dia mesti. Dia tak ada makmum, tak tok imam kena ikut makmum. Tapi kalau dia buat benda-benda yang salah, dia tanggung tok imam. Dengan Allah kayak gini. Dia sengeleng. Dia buat benda-benda yang salah. Kita tak tahu. Itu lain. Umpama tok imam baca panjang, makmum kata, dah dia. Okong pula. Imam okong. Allah Akbar. Mana boleh? Pada aku tok imam. Dia gitu. Jadi bila buat benda salah, orang panggil derhaka ke makmum, derhaka ke Allah. Isteri, suami kita bila dia buat benda yang tidak patut, yang macam syarak, dia orang panggil derhaka ke isteri, tapi derhaka kepada Allah. Dah susah lah kau faham, bila suami buat yang tidak baik, dia akan dibicarakan di akhirat nanti. Nampak? Dia kena bergaul dengan baik isteri ini. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang beriman, yang paling baik dengan anak isteri ini. Gitu aja. Fa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kamu, hei para suami, mempergauli isteri kamu dengan benda yang baik, jangan buat benda-benda yang menyakiti mereka itu. Poligami kebiasaannya suami menikah secara rahsia. Majoriti alasannya kerana tak mahu diketahui isteri pertama. Pada pandangan saya, bila suami tadi menikah secara rahsia, isteri telah melihatkan salah satu ketidakmampuan suami tadi untuk berdepan dengan risiko punya isteri lebih daripada satu. Cerdik kat dia. Soalan saya, adakah isteri tadi mempunyai hak untuk mengetahui alasan suaminya kahwin lain di luar pengetahuannya? Jika tujuan isteri itu mengetahui alasan itu untuk kebaikan dirinya sekaligus kepada rumah tangga, bagi contoh jika kekurangan dirinya sebagai penyebab, kemudian dia berusaha nak berbetulkan kekurangan itu sekadar termampu, boleh. Isteri boleh menasihati suaminya supaya tidak kahwin lagi, boleh. Dia ada hak untuk, dia tapi tak ada hak untuk menghalang. Tapi dia memang berhak lebih daripada orang lain untuk memberi nasihat, kerana dia lebih faham dengan keadaan rumah tangga dan keadaan suami itu sendiri. Yang berhak. Kalau isteri dia menasihati isteri suaminya dalam masalah poligami, memang dia berhak. Orang lain tak tahu keadaan dalam rumah. Orang lain tak tahu makan cukup pakai ke tak, anak-anak ada ni nak nikah lain pula. Tak. Jadi isteri itu dia lebih tahu, maka dia ada hak untuk memberi nasihat, tetapi dia tidak ada hak lah untuk menghalang apabila suami itu mampu. Kalau tidak mampu, dia ada lagi jalan dia untuk memberitahu kepada qadi dan sebagainya bahawa suami ini tidak mampu. Nafkah dia makan minum pun tak larat nak beli. Dah semua isteri beli pakai beras apa semua, maka tidak mampulah.
Itu lain. Tapi kalau mampu, maka dia tak suka dia poligami, dia ada hak untuk menasihati suami dia. Nasihat dengan jalan yang baik. Tak asyik lagi. Tak apalah. Nak telur juga. Tak apalah. Telur sekali lagi. Kita tutup dengan telur ni. Adakah perlu dibasuh telur setiap kali hendak memasak atau buat roti canai? Kerana kebiasaannya di kulit telur ada kesan najis, kering. Dan biasanya tangan pengendali makanan itu basah atau berminyak. Adakah sedikit kena apa ni? Kesan najis itu dimaafkan atau tidak? Masalah telur. Telur ni memang dia beranak. Dia telur, dia keluar kot saluran najis. Itik katakan ayam. Ayam ni dia berak kot lubang tu juga. Dia telur lubang tu kan telur kot mulut. Bila dia telur kot lubang najis juga, maka bolehlah kita ihtimal terkena najis. Dan tidak mustahil tak kena najis. Dan mungkin terkena najis daripada saluran najis itu. Kemudian ataupun dia keluar tu bersih. Kemudian bila keluar kena tai ayam ke apa semua. Tak, kena najis dia pula. Kemudian tak basuh telur tu. Telur tu tidak basuh. Kita pun beli telur. Beli telur, kita nak masak apa semua, kita jamuh telur. Nak buat roti canai, kita jamuh telur. Dan kita jamuh pula makanan. Tak. Kemudian lagu mana? Gini, kalaulah memang benarlah ada najis yang sedikit sangat dah, bukan peluang telur apa hitam beletung telur bantik ayam tu, tak ada telur gitu. Tak. Memang tak nampak lah najis yang lekat, najis aini orang panggil, yang sedikit najis aini. Tangan kita pula duk main minyak apa semua, minyak sapi lekat pula di kulit telur. Kemudian kita pegang tu, kita pecah mesti kita kena pegang. Takkan tak pegang dan tak akan sarung tangan. Lepas kena di kulit telur sedikit, mungkin terpindah sedikit pada tangan kita. Kemudian kita jamuh pula tepung. Pasal kita nak tebor, nak buat roti telur, buat roti canai. Maka bila ada sedikit, mungkin lekat pula di sedikit pada tepung. Sebab itulah tengah-tengah Tok Guru tu dia kata tak boleh makan roti canai telur. Pasal tuan dia tak basuh telur. Ataupun tuan dia lepas pecah telur, basuh tangan. Tak basuh tangan. Memang tak basuh tangan lepas pecah telur. Tak. Pecah tu buat selalu. Teruk kulit, tangan lekat sikit, jamuh. Dia ada ulama' yang mengatakan, Tok Guru kata benda ni dimaaf. Kerana dia ni memang susah kalau kita nak basuh telur. Dia buat kerja roti telur. Kemudian sekali pecah telur, sekali basuh tangan. Ataupun beli telur, basuh telur dulu. Tak. Bahkan dia kerja bagian roti telur. Dan kita belajar dari orang yang perah susu, dia main dengan susu lembu. Dalam perah susu, masuk pula air kencing dalam beledi susu. Maka bagi dia tu dimaaf. Tapi kalau susu tu bersih kita alik, dia kencing dan anak, tak maaf. Pasal bukan biasa air kencing anak masuk dalam bekas susu. Tapi kalau ngecik air kencing, tarik lembu masuk dalam bekas susu, benda golik sangat. Bila payah kita nak jaga, datang hukum maaf dah pula. Kerana sedikit. Maka sedikit pada kulit telur itu terjamah pula pada roti telur, dia panggil mungkin najis yang dimaaf. Itu yang pandangan rasanya yang lebih kuat. Nampak? Sebagaimana orang yang dikata gitu, orang yang mana yang main dengan sisi ikan, maaf dia saja sisi ikan. Orang main dengan liling, dia saja maaf liling. Orang main sisi ikan dah maaf kalau ada liling. Orang niat main dengan telur, maka dia setuh sedikit, maka dia maaf pula kepada perkara-perkara tadi. Daripada makanan tadi. Sebagaimana dia kata, kita masak dengan bahan bakar yang najis, maka nasab itu kena pula. Daripada terbakarnya najis tarik lembu, kena pula pada roti kita apa semua. Maka dimaaf. Sebagaimana madu yang dibuat di dalam rumah, sarang itu buat daripada najis. Sarang madu daripada tarik lembu kering, tarik kubah kering, capur dengan rupuk, jadi sarang. Dalam sarang tu letak madu. Kita ambil dengan sarang-sarang tarik lembu tu, rendam dalam beledi. Lepas tu kita suku-sukukan dia ambil minyak suku madu tu. Maka sarang pun ni kita basuh madu. Oleh kerana payah nak basuh madu, maka datang pula hukum syarak, tak dimaafkan. Bukan kita makan sarang buat pada tahi lembu, daripada najis hayawan. Tapi setuh dengan madu tu kan ni, boleh makan tak? Mana lebih banyak najis yang ada pada sarang madu lebah dengan yang ada pada kulit telur yang terkena pada roti canai? Jawab. Canai. Warna gini.
Cikgu jawab. Telur sikit sangat. Yang dalam madu banyak. Ambil dengan. Kalau kita ambil madu dalam. Kalau raja tengok sarang madu lebah. Dia duduk pada najis tu. Sarang tu najis sebenarnya. Terbuang ke apa semua minyak. Dia ambil daripada tanah. Dan tanah yang tercampur dengan najis binatang. Tak, dia ambil. Bagi ke sarang dia. Dia bina satu sarang dia. Di sarang tu dia buat tubik madu. Madu tu terpek dengan bekas mutan najisnya. Lama mana? 2-3 bulan. Kita ambil. Boleh minum pula. Tiba-tiba hak telur sedikit ni. Yang mungkin najis dan mungkin tidak. Kena di patangan ni pula. Tak berendang apa-apa. Lain kita kulit telur tu. Kita rupa banyak-banyak. Boleh 300 hati kulit telur. Rendang dalam tepung. Itu lain. Ni berat lagi. Berendang di dalam tahi lembu teguh. Madu tu. Dimaaf pula. Kerana kalau kita basuh madu. Acul lebur lebih madu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi